السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المكرمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ke surat 41 dalil larangan daripada Al-Quran, betul Kita baca dalam bab penakut. Penakut ni orang panggil bacul pun dia, penakut. Jadi sifat penakut ini maknanya seseorang yang tak berani nak menegakkan sesuatu yang hak. Itu nama dia penakut. Kalau dia berani menegakkan yang hak, sehingga kan dia diperlakukan dengan apa sahaja sekalipun, dia tetap menyatakan yang hak, itu nama dia berani. Lawan dia penakut. Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut di antara ayat suratul Baqarah, ayat 42 juzuk, ayat yang kedua juzuk yang ni kan, 42 tu, ayat 42 tu Tuhan sebut, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ni surah Al-Baqarah. Ni memang orang kata ayat yang memang biasa kita dengar pun kan, ayat 42 ni, wala talbisul haqqi wa antum wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, ayat 42. Jadi nak ceritanya ayat yang sebelum tu, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Jadi ayat 41 tu dia punya maksudnya, dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengisahkan benarnya kitab yang ada pada kamu ni, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, engkar akan dia, dan janganlah pula kamu menjadikan ayatku sebagai harga pula. Maknanya boleh ditukar ganti, kan, membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Maknanya kita tak berani nak menyatakan yang hak kerana kita nak pangkat. Kita tak berani nak menegur yang mungkar kerana kita nak pangkat, nak gaji, kita nak title. Kita tak berani. Je kata aku tak berani dah. Kalau hang tak berani, minggu depan hang tunggulah surat, bulan depan tunggu surat kenaikan pangkat. Kan dia syok naik pangkat tu, dia tak berani nak menegahkan yang mungkar itu. Dia tak berani nak suruh sesuatu yang ma'ruf. Tak berani suruh yang ma'ruf kerana sat lagi kan dia tak dapat habuan. Dia nak tegur anak dia yang salah tu, tak berani kerana anak dia hantar 500 sebulan. Anak ni tak pernah miss hantar 500 sebulan kat mak dengan ayah ni. Bila anak ni buat kesalahan, mak dengan ayah ni duk susah hati nak tegur, tak tegur, nak tegur, tak tegur ni sama banyak. Tegur sat lagi, kan, ni anak ni pula sat lagi dia potong 500, kita ni duk pasang esro, duk pasang esro sebulan 120. Mau kalau pencen kita ni tak banyak, mana nak makan, sewa rumah lagi, bayar duit kereta lagi, harap duit anak duk hantar 500 itulah kita nak beda esro-nya, kita nak beda duit telefon, handphone apa semua ni. Sat lagi kita tegur dia, sat lagi ni dia cari pasal tak hantar 500, kita esro potong gitu saja dah. Sat lagi telefon ni kan masuk ayat. Dia kira duit telefon ni tak ada duit ni, jangan kata tak ada duit, kata masuk ayat. Kan? Dan kepada akulah sahaja naklah kamu takwa.
kepada akulah, kata Allah Ta'ala, sahaja kamu takwa. Maka baru datang ayat 42 ni, wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kamu campur adukkan, kan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa, kan, dan kamu sembunyi yang hak, wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Ayat ni umum lah ni, kan. Wa taktumul haqqa, iaitu maknanya sedangkan kamu sembunyikan yang hak, kamu sembunyi yang hak dan kamu keluarkan yang batil. Kalau kita diam yang hak tu pun makna sembunyi juga tu. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, kan? Dan wa taktumul haqqa, dan kamu sembunyikan yang benar, wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Wa antum, padahal kamu mengetahui. Maknanya sini wa taktumul haqqa, jangan kamu sembunyikan yang sebenarnya. Ini mana penakut. Kita ambil ayat wa taktumul haqqa tu syahid kita. Yang kita nak kaji tu, yang kita nak bincang, wa taktumul haqqa, dan kamu kamu sembunyikan yang hak yang sebenar tu. Pasal apa? Pasal takut. Wa antum ta'lamun, sangat kamu mengetahui. Banyaklah benda-benda dijadikan contoh, tuan-tuan. Umpama jadi saksi, kan? Jadi saksi sesuatu kes mahkamah umpamanya, kan? Kita tahu benda tu betul, tapi kita buat kata kita tak tahu, tu juga sembunyi. Wa taktumul haq ni maknanya kita kata saya tak tahu, padahal kita tahu. Wa antum ta'lamun, itu juga sembunyi dah juga. Begitu juga kalau hukum hakam juga, kan, kita tahu benda tu hukumnya, tapi disebabkan orang yang buat salah itu orang yang kita respect dia, kita buat kita tak tahu, ataupun lebih teruk lagi kita kata yang dia buat yang batil itu jadi sebenarnya, itu lagi teruk. Kemudian ayat suratul Baqarah juga, ayat 159 ayat 60, kan, ayat 159 ayat 60, kan, apa katanya? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Tengok perkataan innal ladzina yaktumu sama juga tadi ayat yang ada taktumu, taktumu ni, yaktumu, tu fi'il apa tu? Fi'il mudhari' yaktumuna. Sesungguhnya orang-orang yang mana? Menyembunyikan, yaktumuna. Ma anzalna minal bayyinati, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, minal bayyinati, daripada keterangan, wal huda, dan petunjuk. Dah turun dah benda tu, dah nyata dah clear dah, tapi yaktumuna ma anzalna, mereka sembunyi apa yang kami turunkan. Maksud tu kan, sembunyikan, tak mau cakap yang sebenar. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, sesudah kami menerangkannya kepada manusia dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh sekalian makhluk ni. Maknanya dalam Taurat, dalam Injil ada cerita-cerita yang cerita perkhabaran tentang, di antaranya adalah berkenaan dengan kedatangan Rasulullah yang akhir, utusan Allah yang akhir, iaitu Nabi Muhammad. Kan, memang dah cerita dah, dan disebut pun di antara ciri-ciri Nabi Muhammad. Maknanya orang kemudian ini, setelah lahirnya Nabi Muhammad,
orang yang kemudian yang tu yang berjumpa orang ahli kitab, orang ahli kitab yang Taurat Injil ni, apabila mereka hidup di zaman Nabi Muhammad, dilahirkan menjadi rasul, diutuskan menjadi rasul, mereka ni tahu bahawasanya ini Muhammad Rasulullah, ini Nabi akhir zaman. Mereka tahu jelas terang. Sebab tu ada ayat lain menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifu abnahu, mereka mengenal akan Nabi Muhammad itu lebih daripada mengenal anak mereka itu. Mereka itu pun tak boleh depa nak apa orang panggil apa, nak dapat pengetahuan tentang anak kalau nak dibandingkan Nabi Muhammad ini, cerita detail, cerita dia akan bagian di antaranya disebut di dalam kisah asbabun nuzul, turun ayat berkenaan dengan mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka tanya kepada kamu ya Muhammad berkenaan dengan ruh. Kan. Jadi ayat ni turun setelah mereka menyoal kepada Nabi beberapa perkara. Nabi jawab. Tiba-tiba mereka ni bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Mereka tahu bahawanya dalam kitab mereka itu, bila ditanya tentang ruh ini, Nabi tak akan jawab. Nabi Muhammad tak akan jawab. Mereka saja sudi Nabi Muhammad ni nak tengok betul tak Muhammad yang dikatakan, yang disebut dalam kitab Taurat Injil ni betul tak tu. Rupanya betul Nabi Muhammad tak jawab. Kan. Jadi turun ayat kemudiannya, yas'alunaka 'anir ruh, katalah, jawablah kepada mereka itu apabila mereka bertanya kepada kamu Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi, katalah ruh itu adalah pekerjaan Tuhanku. Tengok dia tak jawab. Betul dah tu. Tapi tak masuk juga, tak mengaku juga Nabi Muhammad itu utusan Allah, tak mengaku juga Nabi Muhammad itu rasul yang akhir, nabi yang akhir, tak terima juga. Di atas kedegilan mereka itulah. Kan. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Kan. Mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kan, melainkan orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki amal buruk mereka itu, kan, serta menerangkan apa yang mereka sembunyikan. Wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim, maka orang-orang itu, kata Allah Taala, aku terima taubat atas mereka itu, aku terima taubat mereka itu. Wa ana tawwabur rahim, dan kata Allah, akulah yang maha penerima taubat lagi mengasihani. Maknanya di sini kita nak cerita apa? Maknanya ada ketika ayat ini ayat untuk Bani Israel, tapi diturunkan kisah Nabi Israel, Bani Israel, tapi dia umum untuk kita juga. Jangan sembunyi tentang sebenar hak yang sebenar itu, kan. Itu orang penakut. Pasal apa nak sembunyi? Pasal takut. Takut jadi begini, takut jadi begini, kan, takut. Dia ada benda-benda yang kita boleh sembunyi. Umpamanya aib. Aib kita boleh sembunyi. Jangan cerita dah. Walaupun betul. Aib kita, aib orang apatah lagi. Jangan cerita kat siapa pun. Jangan cerita saya ni, kan. Jangan cerita aib. Sembunyi. Kan? Aib orang lebih-lebih lagi lah sembunyi. Kan. Kena cerita betul-betul tak? Nak cerita betul-betul aib ni masa meminang. Apabila datang seorang lelaki yang nak meminang seorang perempuan, maka lelaki itu ada hak nak tanya kepada perempuan itu, kan, secara dalaman sikit. Macam mana dia punya bagian ni, dia hantar wakil perempuan ni, tengoklah. Apa yang perlu tengok. Kalau dulu katanya tengok muka dengan tangan. Kan? Itulah.
Dan begitu juga perempuan, dia boleh melihat lelaki. Kan nak tengok aib atau tidak aib itu boleh. Tak boleh sembunyilah. Janganlah cerita yang tak betul pula. Jangan pula kita takut pula sekali lagi tak meminang, kita sembunyikan aib dia. Kan lagi takut apa? Takut tak meminang. Itu kisah tentang meminang. Ini kisah agama, tuan-tuan. Lagi-lagilah. Kan sebab itu guru kena cakap yang betul. Ada orang nasihat guru jangan cakap, ustaz jangan cakap ustaz. Lagi kalau ustaz cakap orang tak main mengaji. Nabi Muhammad pun orang tak mau mengaji. Kan? Kita guru ni bapa ke ibu ke, guru bapa ibu samalah, kan? Betul tak? Kita bercakap, yang pertama sekali kita lepas tanggungjawab kita. Yang keduanya, kan, kita tidak akan dipersoalkan di akhirat kelak. Mak ayah bercakap nasihat dengan anak-anak, di akhirat lepas. Kalau anak tu tak mau ikut, di akhirat mak ayah lepas. Kalau guru pula bercakap, di akhirat besok lepas. Tak ada dakwa-dakwi dah. Kan dalam surah Al-Mulk disebut berkenaan dengan apabila nak dilontarkan satu kumpulan dalam neraka, maka malaikat tu tanya, adakah tidak datang kepada kamu orang yang memaklumkan, memberitahu kepada kamu, kabar-kabar kamu tentang ni neraka ni? Ada, kan? Ada. Ya? Jadi maknanya kita cakap begini. Cuma jangan penakut tu cara kita nak menyampai tu dengan hikmah. Orang suka tak suka memang ada. Tak usah kata ustaz, tak usah kata profesor, tak usah kata ulama besar, Imam Syafi'i ke apa, Imam Hanafi ke, hatta Nabi pun ada orang suka, ada orang tak suka. Jadi kita pegang tu, Allah suka tak? Allah suka. Agama suka tak kita kata macam ni? Agama suka. Sudah. Nak tunggu orang suka semua sekali, memang kita takkan dapat. Cakap tu kan. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya. Kan ayat surah Ali Imran. Ayat 139. Kan. Ali Imran. Kan. Bukan Al-Imran. Dengar macam kadang-kadang khatib tu baca Al-Imran, mungkin dia tak apa mahir tentang Quran kot, kan? Jadi dia kata Al-Imran, Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nisa, Al-Imran. Bukan Ali Imran, maknanya keluarga, kan? Keluarga Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tu ayat tu, kan? Apa makna dia tu? Dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan agama Islam. Memang ada dugaan, tuan-tuan. Ni kita ni tu imam, ustaz-ustaz, ayah-ayah yang memang duk mari ke surau ke masjid, ibu-ibu yang mari rumah ke masjid ni, memang anak jadi dugaan kita, masyarakat jadi dugaan bagi kita. Kita ni duk ajak lah, kan? Imam Bilal Siyak duk ajak, kan? Ada JJK tak berani ajak. Sebab apa? Ada setengah JJK dia pun masjid tak mari, dia tak berani. Aku nak ajak apa pergi masjid, aku pun tak pergi. Tu JJK. Tapi imam dia mari. Imam dia mari, Imam Bilal Siyak ni dia mari. Bila dia mari, dia ada kekuatan untuk bercakap, jomlah kita pergi masjid, kan? Buat apa duduk di rumah, tak apa, kata pergi masjid mayang isya maghrib lah. Pujuklah tu imam ni dengan belanja roti canai lah, dengan apa semua, kan? Bawa nak kereta, naik motor. Sebenarnya kita lah, kan, kita ni semua duk ada ni, kita ni kadang-kadang ada strategi. Kan kita bawa tu ada strategi supaya orang mari masjid ni dia jadi baik. Bila jadi baik ni, kalau cuba kita bayangkan
Kalau semua orang jadi baik, maknanya mudah kita ni. Kehidupan kita ni mudah. Semua boleh apa orang kata, boleh jadi elok. Kalau semua orang jadi baik. Contohnya, rumah kita terlupa nak kunci, orang tak masuk. Kereta kita terlupa nak kunci, orang tak ambil kereta kita. Kan? Pintu pagar tak kunci, tak ada siapa nak masuk. Duit kita jatuh, orang tak ambil. Semua orang baik belaka. Dan kita tahu bahawa orang mari ke masjid ni, dia nak diri dia jadi baik. Jadi maknanya betul lah. Kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW, Iza ra'aitumur rajula yu'tadu bil masajid fashhadu lahu bil iman, atau kama qala. Kalau kamu lihat seseorang tu berulang-alik rumah ke masjid, saksikanlah dia tu orang beriman, orang baik tu. Kan, orang jadi orang baik. Baik. Dan janganlah kamu duka cita terhadap apa yang akan menimpa kamu. Wala tahzanu. Jangan duka cita dah. Memanglah kita ni lawan yang musuh kita ni orang jahil. Kan, orang jahil. Orang jahil ni banyak. Orang jahil banyak daripada orang alim. Orang jahil banyak daripada orang fasik, banyak daripada orang beriman. Jadi kalau pakai angkat tangan, menang orang fasik. Kalau pakai angkat tangan nak buat sesuatu, main jenis angkat tangan ni siapa banyak, menang ke orang jahil, menang ke orang fasik. Panggil mesyuarat satu kampung, semua mari. Contohnya, kata pengurusi, kita akan buat satu undian, angkat tangan, siapa yang sokong kita buat Jumaat sebulan sekali, siapa yang sokong buat Jumaat sebulan 4 kali. Kan, menang hak sekali, tuan-tuan. Sekali jadilah kot, kan, menang. Kan, sebab orang jahil banyak. Mana kita tahu orang jahil banyak? Tuhan sebut dalam Quran, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Kami tunjukkan jalan dengan dibangkitnya Rasul, adanya kitab. Hebat Rasul tu. Kan? Tapi imma syakiran, ada orang yang syukur, syakiran mufrad, singular. Wa imma kafura, plural, banyak, jamak. Ada orang yang syukur, seorang. Ada yang kufur, ramai. Ini sebuah ni tu. Jadi maknanya, kalau kita duduk di dalam orang-orang yang berjuang kerana agama, jadi ustaz, jadi imam, jadi bilal, jadi jemaah, kan, kita nak bawa orang mai ke masjid, ke surau, nak jadi orang baik ni, silat-silat hari bulan, bukan kata masyarakat, ahli keluarga kita pun ada yang menentang. Jadi makna kena sabar, di situlah kena ada kesabaran kita. Wala tahzanu, jangan kamu rasa duka cita. Kan, Nabi pun lari daripada Mekah, bukan bermaksud lari itu penakut, tetapi di atas strategi arahan Allah Subhanahu wa taala, strategi. Saya ingat lagi, Allah raham tuan guru saya kata, kita ni ghalibnya, biasanya kalau nak naik, orang kata nak naik daun ke, ataupun nak jadi orang yang orang yang mempunyai kewibawaan, ataupun orang yang cakap orang terima, kan, kita lahir di situ, kita tak boleh naik di situ. Dia kena hijrah, dia kena pi ke mana-mana dulu, dia naik di sana tu, lepas tu baru balik kampung dia. Kata guru saya, dia kata macam Nabi, dia kata hijrah. Sebab tu ulama-ulama dia banyak hijrah kan. Imam Syafi'i kan, dia hijrah ke Baghdad, pergi ke Mesir,
baru nama dia terkenal. Kalau duduk di kawasan tu, dia akan ingat, Nuh masa kecil kemarin aku kenal nama Id ke On ke apa semua. Padahal kawan tu imam dah. Kawan tu imam. Kawan tu ustaz. Dia tak panggil ustaz, dia tak panggil tu imam. Dia panggil Im. Rahim ke apa ke? Im. Kan? Tak usahlah macam tu. Kita depan orang ni panggil lah ustaz, panggil lah tuan imam. Kan? Itu pangkat lah untuk bila bah. Kalau depan semua depan ni, nak panggil apa pun terpulanglah ke hang. Tapi itu juga kena panggil dengan nama yang elok. Sebab dia tu Allah yang lantik. Naik pangkat tu Allah yang lantik. Tak usah panggil dah nama-nama lain dah. Kan? Nama dulu ni tak elok dah. Tak usah. Kita panggil. Dulu kita panggil nama dia. Sebab kita kawan. Tiba-tiba dia dah naik pangkat jadi cikgu. Kita panggil cikgu. Dia dah pergi Mekah. Kita panggil tu haji. Jadi maknanya kita memuliakan orang tu tak salah. Baik. Jangan berduka cita terhadap apa yang akan menimpa kamu. Wa antumul a'launa. Kan? Padahal kamulah orang-orang yang mukmin, orang tertinggi. A'launa. Wa antumul a'launa, dan pada kamu orang yang tinggi, in kuntum mukminin, jika sekiranya kamu orang yang beriman. Iaitu mengatasi musuh, mencapai kemenangan. Mana kamu orang hebat dah. Kamu orang hebat. Pasal apa? Kamu nak takut pula kepada orang bawahan. Kita dah mempunyai orang kata apa? Jawatan. Mak, ayah tu jawatan. Guru itu jawatan. Imam itu jawatan. Pengurusi itu jawatan. Jadi kita guna jawatan kita ni, jangan takut, kita letakkan kebenaran. Kan? Insya-Allah. Kalau kita meletakkan kebenaran, yang akan bantu kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan bantu. Walaupun orang tak suka, tapi akhirnya Allah akan memberikan sesuatu yang baik bagi kita. Maka selepas kematian baru orang kenang, dia ni dulu ni. Baru orang kenang dia ni dulu ni. Kan? Macam hari ni lah Nabi kita SAW. Nabi kita, masa ada Nabi ni ada musuh. Tapi selepas Nabi wafat, musuh-musuh bila mengkaji tentang peribadi Nabi ni, maka musuh menganggap Nabi Muhammad ini adalah orang yang hebat. Hebatnya. Kan? Dah mati hebat. Jangan mati besok ni, masa hidup kita diagung-agungkan, masa mati besok ni, semua orang pi ludah ke kubur. Cakap kasar kata pergi kencing pergi kubur. Maknanya mereka bercakap ni tak guna punya orang ni. Pasal apa? Lubang dah pecah. Pasal dia tak cakap yang sebenarnya. Patut dia cakap yang sebenarnya tu. Ni mana kita ndak bahawasanya orang lambat laun akan tahu juga kebenaran yang kita bawa. Kita ada lagi kehidupan iaitu di akhirat. Di akhirat besok ni kebenaranlah akan tertegaknya kebenaran di akhirat besok ni. Masa tu barulah mereka tahu dia ni sebenarnya betul. Betul. Kita bukan nak di dunia saja, tapi nak di akhirat tu. Tu yang lebih lagi daripada dunia ni. Baik. Kemudian Tuhan sebut lagi dalam surah An-Nisa, ayat panjang juga, 77. Alam tara ilal ladzina qila lakum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaikumul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah qalu rabbana lima katabta alaina al-qitala laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Sini dia terjemahkan, tidakkah engkau hairan melihat wahai Muhammad akan orang-orang yang pernah dikata kepada mereka, tahanlah tangan kamu daripada bertindak melancarkan perang yang belum diizinkan, dan dirikanlah sembahyang serta berikanlah zakat. Mereka meminta juga hendak berperang. Kemudian apabila mereka diperintah berperang, tiba-tiba sepuak di antara mereka merasa gerun kan kepada manusia, sama ada
sama seperti mereka merasa gerun kepada azab Allah, atau lebih gerun lagi tu. Lalu mereka merayu kepada Allah dengan kata, wahai Tuhan kami, mengapa kau wajibkan kami berperang? Tu dah sebab penakut. Kenapa kau wajibkan kami berperang? Kan, pada saat ini mengapa engkau tidak biarkan kami hingga ke tempoh singkat, iaitu akhir hayat kami? Katakanlah Muhammad, wahai Muhammad, harta benda yang menjadi kesayangan di dunia ini adalah sedikit saja. Harta-harta yang ada, pangkat yang ada semua ni, itu kesenangan yang sedikit sangat, yang memberi kepuasan kita sedikit je. Kita ada duit banyak contohnya, kan, kita berasa seronok duit banyak. Tapi ketika mana duit banyak, tapi ada ketikanya kita tak hati tak tenang. Duit banyak tapi hati tak tenang, kan. Begitu juga kadang-kadang pangkat kita besar umpamanya, kita tenang, kita seronok dengan pangkat besar, tapi rupa-rupanya kadang-kadang pangkat yang besar ni juga menakutkan kita. Kan, dia jadi takut, jadi tak tenang juga pangkat yang besar juga. Jadi ketenangan tu apa? Kan, ketenangan yang kita hendak tu adalah ketenangan yang hakikinya, iaitu bila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, tu yang ayat di depan tu kan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim tu. Kan, hari yang tidak ada manfaat lagi harta, pangkat ke apa semua ke, melainkan mereka yang datang kepada Allah Taala dalam keadaan hatinya sungguh sejahtera. Tak ada apa dah, dunia ni semua tak ada, sikit je benda-benda tu dapat kita merasai nikmat sikit sangat, kan. Nak dibandingkan nikmat yang Allah sediakan di dalam syurga besok ni, nikmat yang tak pernah didengar di telinga, yang tak pernah tengok di mata, dan tak pernah wala khatiri ala qalbi bashar, tak pernah terlintas pun yang ada di dalam hati kita, tak terlintas pun benda tu ada dalam syurga besok ni. Dalam syurga ni tak pernah terlintas benda tu ada dalam syurga. Jadi kalau kita nak kata hari ni kan, ni kita punya alat elektronik kita ni macam-macam tuan-tuan. Tadi kita buat apa, combo budak-budak tadika ni, kan, nak pasang lagu negaraku, lagu Peraknya, lagu tadikanya, semua lagu ni pakai bluetooth je. Bluetooth, kan. Saya dengar dulu pun saya kata awak pencarut ke mana ni, dia kata bluetooth. Dia kata apa ni, rupa bluetooth, kita tak erti masa tu, rupanya dia ada frekuensi dia tu, kan. Bila kita tekan apa semua ni, handphone kita ni boleh masuk dalam mixers ni, dia tendang tahu speaker soundbox, sana bunyi ni, main dengan tak tahulah, kita tak erti tu pun, tak erti lagi, kita tak erti, kan, teknologi tu yang ada kat kita. Duk ada kat Jepun tu semua tu, Jepun, Korea, China semua tu lagi hebat-hebat. Kadang-kadang 10 tahun dah dia punya program tu ada sana, bawa main ke kita sini. Saya ingat dulu masa saya pergi Mekah tahun bila tak ingat dah. Saya ingat dengan Cikgu Mat tu ingat sikit. Cikgu Mat dia buatan kamera kan. Tak kan. Kamera handphone. Dia tak tahu ada kamera dalam handphone. Arab Saudi tahun tu. Tahun tak ingat dah. Dia tak bagi kamera masuk dalam masjid. Bila kami nak naik ke tingkat atas tu, dia tanya video. Kita kata handphone. Boleh naik. Padahal ada video. Punya tak arti. Dia lambat, teknologi dah lambat sikit masa tu. Kan. Harta benda punya kesenangan di dunia ini adalah sedikit, kan, sikit saja, dan akhirnya akan lenyap juga. Habis. Bila kita dah berumur ni baru kita perasan, tu dia, tak ada apa pun. Yang tu yang kita orang tua-tua tu, bila dia dah pengalaman, bila dia dah menempuh, yang tu yang dia, cucu jadi mangsa, anak-anak mangsa. Pasal apa? Beletiak. Tok Wan ni dia beletiak, dia kata hampa pergi sekolah, hampa tak pergi sekolah ni, hampa nak jadi apa? Cucu dia tak kenal Tok Wan lagi. Kan, cucu ni besar sikit, dia pergi jumpa kawan Tok Wan.
Dia kata hang anak ni ke? Tok hang anak ni ke? Balik ke salam kat tok hang tu. Kan tok hang tu belajar bukan pandai pun, dia dah satu pun tuang. Nasihat kat cucu ni bukan main zakat. Saya teringatlah bab nikah bila nak pergi menikah satu orang ni, dia nasihatlah ke satu orang ni, anak nikah ni elok-elok jawab tu bagi kemas, jawab tu bagi senapah. Ni dia nasihat ni yang saya duk dengar dia. Jawab bagi senapah. Mana punya petua betul tu? Kawan hak nak menikah ni duduk atas tingkap bersila ni tuan-tuan. Ni tuan-tuan okey. Cuba tuan-tuan nak menikah duduk atas tingkap bersila. Tambah kalau nak menikah nombor 2. Lagi berdentum dia punya jantung. Berdebum, berdebam. Jantung pun tak ketahuan pi. Darah nak masuk, nak keluar pun tak reti dah ni. Masa tu ketak tu tak kira dah. Angkat tangan pegang telinga dia goyang. Angkat hidung dia goyang. Semua goyang belaka dah ni. Kan semua goyang dah. Kan. Suruh senapah. Saya duduk menu tak kata apalah. Ni kawan nasihat. Kan. Sekali jawab lah. Tak mau dua-dua kali. Sekali je jawab. Sekali je jawab. Tak mau dua-dua kali. Ni hak nasihat ni pun. Kemas. Kita duduk dengar. Tak kata apa. Kan. Nasihat. Macam-macam lagi nasihat lah. Kan. Saya pergi jumpa ustaz tu lagi. Salam. Salam tu. Dalam duduk elok. Yang kata apa? Duduk elok. Apa semua. Dengar. Dia dengar. Nasihat. Rupa-rupanya bila kita lepas pada tu lama sikit lah. Tuhan saja. Kan. Tuhan saja nak pergi jumpa dengan kawan nasihat ni. Kan. Saja. Tak tahu kawan tu pun saja nak pergi cerita had kawan ni menikah dulu ni 7 kali. Kawan nak nasihat tadi ni 7 kali dia akan nikah. Kan. Tapi pasal je nasihat tu bukan pasal dia tak cerita dia 7 kali, tapi dia pengalaman dia tu supaya orang tak akan jadi macam dia. Tu baguslah. Saya ingat macam tu je lah. Kan. Kadang-kadang tanya ni anak ustaz kan? Ustaz. Ni, belajar rajin jadi macam ayah. Jadi macam ayah. Dia hak nasihat tu tak tahulah kunut terlepas ke tak tahu. Kan? Kan. Tapi tak apa, biar pergi. Kita tahu dia duduk tak mana dulu ni. Tapi nasihat dia tu ambil pakai. Jangan kata lah pak cik dulu pun teruk. Dulu pun dengar cerita sekolah pun tuang, SRP pun tak lulus nak nasihat. Dah, bukan macam tu. Sebab pak cik ni, orang tua ni, dia dah pengalaman dah. Dia dah ada pengalaman dia. Dia tak mau berulang pengalaman pahit tu kepada cucu dia. Kepada budak-budak ni dia tak mau lah. Pasal tu orang tua dia boleh tiap. Dia boleh tiap pasal tu lah. Dia tak mau dah. Sejarah hitam yang ada pada dia tu ada pada budak-budak ni. Tu kan. Tu cerita macam tu. Dan balasan hari akhirat itu lebih baik. Kan. Balasan wal akhiratu khairun. Kan. Qul, katakanlah mata'ud dunya qalilun. Kesedapan dunia sikit sangat. Nikmat sikit sangat. Kalau kamu rasa tu sedap sikit sangat. Kalau kamu suka sikit sangat. Lama-lama kamu jemu. Sukalah kita ni apa ni orang tak apa kereta. Suka dengan kereta ni. Saya kalau beli kereta ni apa semua kan. Bismillah. Dia suka dengan kereta ni. Selama mana dia suka dengan kereta tu? 5 tahun. Lepas tu dia tak suka dah kereta tu. Masa beli kemarin ni dengan tutupnya selimut kereta tu, dengan gilap rim dia, kan, dengan harus kucing ayam pi tenggek tentu, balik dengan terompah. Kadang-kadang bukanlah kereta yang first hand pun, second hand ke third hand tak tahu dah, tapi dia sayang. Tapi setakat mana sayang dia kepada kereta tu? 2 tahun dia, kan. Lepas tu dah berkenan hak lain pula. Itulah
Kata pepatah Arab kata, tiap-tiap yang baru itu lazat. Likulli jadidin lazat. Tiap-tiap yang baru itu lazat. Itulah. Batu lama tak ada. Tapi akhirat tuan-tuan, syurga ni makan hari ni sedap, saat lagi sedap. Saat lagi sedap. Saat lagi sedap. Kalau nak kata sedap tu. Tu dia. Kan? Lepas tu kita nak kata nak kata betul ke ni? Betul. Tu kata tak termasuk akal tu. Akal tak boleh fikir macam tu. Memang ya macam tu pun. Orang ni pakai baju, dia tengok kawan ni pula pakai baju, lawa pada dia. Dia kata aku kalau dapat baju, tak ada nak kata habis lagi. Baju dia tadi ni lebih hebat daripada baju kawan tu. Itulah syurga sana. Dunia tak dapat. Nak baju tu kena tempah. Kan? Tempah bukan makan 2 hari. Kan? Makan masa. Buah. Masa muda bolehlah kokak, masa tua ni blender je tak boleh buat apa dah. Tinggal gigi atas, bawah tak ada. Ada bawah atas tak ada. Jadi duk miss. Gigi duk miss. Dia tak boleh pi lumat lah kan. Telan terbeliak biji mata. Jelah hari bulan sangkut pi ngayak tu. Kan? Wal akhiratu khairun. Dan akhirat itu, keadaan akhirat itu di mana? Syurga. Kan? Akhirat itu syurga. Khairun, lebih baik. Khairun, baik, lebih baik. Bagi siapa? Limanittaqa. Bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang taat kepada Allah, suruh dibuat, larang ditinggal. Bukan payah benda yang suruh yang dilarang tuan-tuan. Kan? Cuma nafsu ni lah yang jahat. Syaitan ni lah yang jahat. Apa yang berat sangat kita nak buat? Kalau fikir-fikir berat. Tak berat mana pun. Tetapi dia jadi berat. Berat tu kerana ada musuh-musuh kita yang cuba nak memberatkan perkara yang kita nak buat ni. Kan? Tu yang kata Imam Ghazali kata musuh kita ni ada 4. Yang pertama sekali nafsu. Allah, nafsu ni kalau dia cukuplah, beratlah kita nak buat. Nafsu. Lepas tu syaitan. Begitu juga musuh yang takkan mati sehingga hari tertentu. Dalam masjid ni pun ada dia. Kan? Dalam bab agama, Allahu Akbar, syaitan ni cukup kuatlah kan, halang kita ni. Yang ketiga, dunia. Kan? Kehebatan dunia. Kita melihat dunia ni hebat. Tuhan sebut dah dalam dunia, mata'ul ghurur. Tuhan sebut dah kesedapan yang tertipu. Tak ada apa pun, tak ada. Tapi kita tak boleh tanya orang yang dalam kubur. Kalau orang dalam kubur kita boleh tanya, dia akan jawab. Tapi kalau dia jawab pun, hak yang Allah nak bagi faham, dia faham. Yang Allah tak mau bagi faham, dia tak faham. Ada dicerita wallahu alam lah, sebuah hadis cerita dia, orang mukmin apabila mati, bila disoal oleh Munkar Nakir, dia boleh jawab. Kemudian malaikat kata, nam kan naumil arus, tidaklah kamu seperti mana tidur pengantin. Maka lelaki yang beriman ini, dia minta kepada malaikat supaya minta kepada Allah izinkan dia nak bangkit sekejap je. Dia nak bagi tahu kepada kawan-kawan dia, jiran-jiran dia, adik-adik beradik dia, bahawasanya ada sungguh soal Munkar Nakir ini. Tapi tak diluluskan. Sebab dikatakan kalau kamu bangkit pun, kalau kamu bagi tahu pun, yang nak ikut dia ikut, yang tak mau ikut tak mau ikut. Mana lebih hebat daripada kamu ni nak habaq kepada mereka dengan Nabi nak habaq? Nabi tu lagi hebat pun orang tak percaya. Kalau kamu nak habaq orang nak percaya, kamu bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi tak bangkitlah orang kubur kan. Nak habaq kat kita ni. Tapi kita yakin dan percaya apabila Nabi sebut di dalam kubur ada soal Munkar dan Nakir itu. Wala tuzlamuna fatila, dan kamu pula tidak akan diinaya sedikit pun. Kan?
Maknanya orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala ni akan mendapat kehidupan yang hebat di akhirat besok dalam syurga, dan wala tuzlamuna fatila, dan tidak akan dizalimi walaupun sedikit. Biarlah masyarakat nak kata apa pun kata, tapi kita dengan Allah, kita dengan agama, kita dengar cakap Allah, kita dengar cakap Nabi, kita dengar cakap agama, inilah yang betulnya. Kan? Kita buat apa pun ada pro and contra, ada orang suka, ada orang tak suka. Kan? Tapi kita cakap benda-benda yang betul. Bukan tujuan untuk apa pun, tujuannya untuk nak menegakkan kebenaran, iaitu agama Allah. Kan? Di atas muka bumi ni, sebab kita takut kita akan disoal. Mak ayah so akan disoal tentang anak-anak. Kan? Tentang anak-anak so akan disoal. Suami akan disoal berkenaan dengan isteri. Lepas tu kita jangan syok main masjid, isteri duduk di rumah, duduk melanggani YouTube. Kan? Duduk melanggani YouTube, bini duduk di rumah, duduk tengok YouTube. Kita duduk masjid kuliah, kita jadi orang hebat dah. Tapi isteri dah. Kalau boleh balik mengajak di rumah. Nak mengajak isteri, tak percaya pula kan kita. Kan? Dia tahu dah kita dulu ni pun teruk. Bila kita dah tukar karakter jadi orang baik dah, jadi elok dah, dia tak mau percaya. Setengah-setengah bini tak mau percaya. Kan? Tapi apa nak buat? Kena bawa lah isteri tu, pergilah mengaji di masjid, panggil Tok Imam, panggil ustaz, mengajak saat bini saya ustaz, payah. Macam tu lah, macam tu. Macam tadi kan, PTA sebut tadi, saya nak gelak dia kata. Gelak apa dah? Dia kata saya ni ada anak, dia kata. Saya pun heran, anak saya ni wakil hafazan, dia kata. Wakil hafazan. Dia kata, saya di rumah ni suruh baca Quran, dia buat dak je. Ayah ni suruh baca Quran, dia buat dak, buat tak tahu je. Tapi di sekolah ustazah suruh kelang kabut. Betul. Sungguh. Kalau cikgu suruh ni, budak-budak ni taat sungguh. Ayah mak suruh, dia nanti sat. Tapi kalau cikgu suruh, tu peranan kuat tu cikgu di sekolah kan. Tambah nak didik anak-anak yang tadika ni kan. Itulah asas kehidupan kita tuan-tuan tu. Kalau yang tu elok, pelan-pelan jadi elok. Kalau asas tu tak elok, tu dah tak tahulah, wallahu a'lam. Kan, insya-Allah kita baca sekat tu. Jadi maknanya apa yang kita dapat simpulkan daripada apa yang kita baca tadi ni, makna kita baca bab penakut. Kita minta kepada Allah Taala supaya kita jangan jadi orang yang penakut, kan? Dia ada doa di ujung tu, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika min arzalil umri wa a'udzubika min fitnad dunya wa azabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung daripada sifat pengecut. Kan? Itu cakap betul. Tapi bil hikmah, cakap dengan hikmah. Orang tua cakap cara orang tua. Kan? Budak-budak cakap cara orang budak-budak. Sama sebaya dengan kita, cakap sebaya dengan kita macam mana. Kalau orang perempuan, cakap macam mana orang perempuan. Kalau orang lelaki, orang perempuan dan siapa lelaki, cakap cara macam mana. Dia ada semua berlainan. Sebab apa? Nabi SAW bila diajukan soalan yang sama, Nabi jawapan dia berbeza-beza mengikut orang yang tanya tu. Soalan yang sama, tapi Nabi jawab berbeza-beza. Jawab soalannya macam mana? Ayyu amali afdal? Apakah amal yang paling afdal? Satu orang tanya. Nabi tengok dia ni kurang apa? Kurang semayang. Semayang dia semayang, tapi semayang dia kerapnya di ujung waktu. Nabi rasa kerap di ujung waktu. Bila dia tanya apakah amalan yang paling afdal, Nabi jawab kepada orang ni, as-salatu fi awwali waqtiha. Semayang di awal waktunya. Untuk dia. Mai pula satu orang pula tanya soalan sama. Ayyu amali afdal? Apakah amal yang paling afdal? Maka jawab Nabi, birrul walidain, berbuat baiklah kepada mak bapak kamu. Mak ayah kamu baiknya.
Mai yang ketiga pula, ayu amal afdal, soalan yang sama juga. Nabi kata al jihadu fi sabilillah, jihad ke jalan Allah. Maknanya Nabi jawab soalan itu berbeza-beza mengikut orang tu. Standard orang yang soal itu dia. Kita pun kena bijak jugalah dalam nak berdakwah ni, kena bijak kan. Apatah lagi saya lah sendiri, saya duk ingat apa ni orang kata sebagai guru, saya nak cari lagi kalau tuan-tuan boleh bantu saya macam mana saya nak adjust dalam pembelajaran saya ni, boleh bagi apa ni. Sebab saya mengajar ni tuan-tuan, ada orang mai bagi idea-idea, saya pakai kalau idea tu berani. Contohnya dia kata, ustaz ngajak-ngajak ni di maghrib-maghrib jangan lama sangat. Saya kata nak berhenti lah, tak ada lama sangat, saya berhenti. Saya setuju kat tu kan, setuju kat tu. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi fatafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in.